Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Empaya ingin membentangkan tentang strategi pelaburan kumpulan kami. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Sazli bin Muhammad Hasim. Yang kedua ialah Kursaleh bin Ahmed. Dan yang ketiga ialah saya, Muhammad Fahmi bin Muhammad Razli. Untuk pengetahuan, kita punya strategi pelaburan ini berkaitan dengan pengurusan pelaburan dan portfolio yang dikendalikan oleh Dr. Muhammad Hashimi bin Yaakob. Okey, berkenaan dengan kumpulan kami ini, kami telah membagikan beberapa tugasan, iaitu di mana setiap seorang akan memainkan peranan masing-masing. Okey, di dalam sasaran pelaburan secara berkumpulan ini, saya cuba ceritakan sedikit tentang bagaimana kami cuba mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku pada situasi semasa, di mana kejatuhan harga minyak serta kemelut perang dagang di antara Blok Amerika dan China serta wabak COVID-19 telah memberi kesan langsung pada pasaran saham di dunia dan juga di Malaysia. Namun dengan penyusunan strategi pelaburan yang kita secara berkumpulan rangkakan serta keperluan yang harus kita persiapkan oleh kumpulan kami pada mulanya dalam permainan bursa marketplace. Dengan mengenal pasti saham-saham yang berpotensi diniagakan bagi tempoh jangka panjang dan jangka pendek. Dalam permainan ini kami telah mengenal pasti di antara pelaburan jangka pendek yang kita telah kenal pasti iaitu Warren Supermax, Warren MACQ bagi pelaburan jangka panjang, dan bagi sektor saham pula di mana saham Trivey iaitu bagi pelaburan jangka pendek, saham Top Glove pelaburan jangka panjang serta saham Hibiscus Petroleum di mana pelaburan jangka panjang ini yang terlibat di dalam industri petroleum dan cari gali gas. Seterusnya, untuk strategi pelaburan secara berkumpulan, langkah pertama, kena pasti syarikat yang mempunyai pencapaian yang terbaik serta mempunyai potensi dalam menjana keuntungan. Industri yang terlibat juga diambil kira seperti bidang minyak dan cari gas. Langkah kedua, membuat kajian awas prestasi berdasarkan maklumat seperti pengumuman media, prestasi harga saham Dow Jones, pertumbuhan industri dan lain-lain maklumat yang difikir membantu pergerakan harga saham. Langkah seterusnya, setelah menyenarai pendek syarikat yang berpotensi, kami akan menetapkan harga yang wajar untuk dibeli dan pada harga berapa saham tersebut akan dijual nanti. Antara ini kami ada menggunakan beberapa indikator yang Dr. Hashimi pernah mengajar pada kami. Antara indikator itu akan kami perjelaskan pada slide yang berikutnya. Untuk langkah keempat, kami berkongsi maklumat dengan setiap ahli kumpulan yang lain bagi memulakan tindakan pembelian supaya pembelian itu lebih sempurna. Okey, untuk slide seterusnya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang pencapaian individu iaitu bagi diri saya sendiri. Selama 10 minggu dalam permainan saham ini, saya telah menjalankan sebanyak 96 transaksi daripada 100 transaksi yang dibenarkan, di mana pada saat akhir saya telah mencatatkan 16,000% bagi perubahan harga yang terakhir, dan saya telah menggunakan semaksimal mungkin cash yang ada, dan di akhirnya bakinya yang saya telah tinggalkan sebanyak RM344. Jumlah keseluruhan bagi portfolio value bagi saham serta warren yang saya telah pegang iaitu bernilai RM25,555,138,927 dan di dalam permainan ini banyak pengalaman serta ilmu-ilmu baru yang saya timba, serta saya telah mengambil inisiatif dengan mencari maklumat-maklumat tambahan daripada internet serta daripada sumber-sumber reminder serta daripada platform Telegram kumpulan studi saham yang diajukan oleh pihak luar. Seterusnya, di sini kita dapat lihat di mana kedudukan saya berada di tangga ke-8. Sepanjang 10 minggu saya pernah menduduki di tangga pertama, saya pernah menduduki di tangga 5 teratas, dan pada akhirnya saya menduduki di tangga ke-8. Kenapa saya cuba jelaskan di sini kenapa kedudukan ini menurun, disebabkan saya cuba dalam masa sama saya kurang penumpuan
penumpuan terhadap permainan bursa marketplace ini kerana saya telah beralih kepada bursa MLT. Okey, untuk seterusnya bagi bursa MLT pula, saya telah diberi nilai 100,000 pada permulaan permainan, di mana saya telah membelanjakan keseluruhan 100,000 itu, dan pada saat ini, pada last 2 hari bulan, jumlah total portfolio yang telah saya kumpul bermula daripada modal yang modal awal sebanyak 100,000, iaitu sebanyak RM264,205 dan 50 sen. Di sini kalau dapat kita lihat di mana cash yang masih saya pegang iaitu RM34,705, di mana jumlah yang telah saya laburkan adalah sebanyak RM217,000, di mana pada saat ini saya telah mencatatkan sebanyak 5.76% bersamaan dengan RM12,500 keuntungan berdasarkan saham yang saya pegang, iaitu ada 3 kaunter yang saya pegang, iaitu Hibiscus Petroleum, iStone serta VS Teknologi. Okey, kalau dapat dilihat di sini, pada Hibiscus tu saya telah mencatat profit loss dia iaitu sebanyak 3.3%. Kalau ikutkan kepada analis yang awal, Encik Denny ni, dia pada saat ini dia adalah mencatat kerugian. Di mana kenapa dia mencatat kerugian dan saya mencatat keuntungan? Kerana saya membeli selepas dia beli dan ketika harga saham terjatuh. Pada saat saya sekarang ini, saya 3.3 dan dia masih lagi negatif. Bagi saham iStone pula, kenapa saya pilih iStone? Apabila saya telah melihat, saya menggunakan indikator Fisher Transform dan MACD, di mana saya melihat harga yang dibeli oleh Kenneth Leong ni masih rendah, namun masih belum berada di paras yang sepatutnya. Justru saya membiarkan transaksi itu berlaku. Selepas saya dapati ada penurunan harga, maka waktu itu saya telah merebut peluang dengan beli saham iStone dengan melaburkan sebanyak RM108,000. Seterusnya, di sini saya cuba tunjukkan bagaimana Fisher Transform yang saya gandikan, saya telah membeli di saat waktu yang tepat. Kalau boleh dilihat pada tarikh 11 hari bulan 9, ini satu contoh lah, bukan graf yang sebenar. Sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana Fisher Transform ni membantu saya dalam buat keputusan, iaitu di mana pada tarikh 11 bulan 9 2017 ia berada di bawah paras terendah harga, iaitu sekitar, kalau ikut berdasarkan graf ni, berdasarkan RM34. Kemudian waktu hendak jual adalah pada tarikh 5 bulan 10 2017, di mana harganya mencecah RM40. Okey, kenapa saya jual pada kadar di sini? Kerana kalau kita pasti, sebagaimana yang saya terangkan tadi, kita naklah jual pada saat waktu puncak. Tapi kat sini ada 2 puncak kalau kita dapat lihat, iaitu puncak yang pertama dan puncak yang kedua. Kita kena pilih di puncak yang paling tinggi. So bila kita dapat match dengan puncak paling tinggi, dan pastikan harga ketika itu adalah berada di dalam harga yang kita targetkan, sasarkan. Okey, bagi slide yang seterusnya, saya akan terangkan bagaimana di dalam permainan MLT ini, saya pernah menduduki ke tangga yang pertama daripada 25,000 orang pemain, dan paling tinggi saya pernah mencecah sehingga 39%. Dan kalau kita boleh lihat, saya pernah mencecah mendapat keuntungan dengan 25% dan 3.62% ini pada permulaan. Okey, dalam permainan MLT ni, apa yang saya dapati, dia melihat bagaimana para pemain ni akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan peratus, bukan berdasarkan nilai ringgit, bukan berdasarkan nilai, dia berdasarkan peratus. Jadi dia cuba bersaing di antara pemain, siapa yang dapat menjana lebih peratus, bukan lebih nilai ringgit, nilai keuntungan yang dijana. Okey. Seterusnya, bagi pencapaian individu pula, sepanjang permainan dalam bursa marketplace, standard deviation saya iaitu sebanyak 29.43%, manakala
pulangan minima yang telah saya capai sepanjang permainan itu iaitu 6.156%, dan pulangan maksimum dia adalah sebanyak 65.01%. Bagi risiko dan pulangan iaitu 0.83%. Sepanjang 10 minggu permainan ini, saya mencatatkan sebanyak 96 kali transaksi. Dan HPR dia, arithmetic return dia iaitu 35.587%. Okey. Seterusnya, bagi pencapaian individu, Coach Saleh bin Hamid, saya akan serahkan kepada beliau lah untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih Saudara Sazali. Okey, untuk pelaburan bursa marketplace, saya mempunyai percentage sebanyak 16,597.14%, dan total trade yang saya telah buat adalah 100%, dengan nilai pulangan portfolio 22,824,647,404 semuanya, dengan dengan nilai bangkit tunai adalah 771.38 sen. Seterusnya, okey, saya pernah menduduki tangga pertama sepanjang 5 minggu berturut-turut sebelum jatuh ke tangga keempat dan seterusnya tangga ketujuh. Antara faktor-faktor kejatuhan ini adalah mungkin disebabkan salah memilih saham yang ataupun warren yang betul-betul berjana keuntungan. Namun pada akhirnya saya dapat menjana dengan lebih baik dan mendapat kedudukan dalam marketplace ni nombor 7. Seterusnya, untuk MLT pula, saya telah berjaya menghasilkan pulangan portfolio value sebanyak 602,599 dengan pembelian beberapa kaunter saham yang berpotensi. Antara pemilihan saham yang saya buat berdasarkan remiser yang memberi cadangan dan pandangan dan penilaian mereka. Antara yang remiser yang saya menggunakan adalah seperti Azim Faris, dan saham yang saya beli adalah seperti sebelum ini Sam Eng, Top Glove, Yonson Holding, dan beberapa lagi saham yang berpotensi. Seterusnya, dan saya pernah menduduki tangga ketiga, dan antara boleh dikatakan antara top 10 listing yang terbaik sepanjang permainan. Okey, seterusnya. Okey, untuk pencapaian individu pula, standard duration adalah sebanyak 27.638%, dan pulangan minima adalah sebanyak 6.498%. Pulangan maksima adalah 48.77. Pulangan risiko adalah positif sebanyak 1.31. Seterusnya. Okey, di sini saya nak kongsikan sedikit indikator yang saya guna pakai sepanjang permainan MLT dengan MKT. Antara indikator yang saya guna pakai adalah MACD, Fisher Transform dengan Moving Average. Kenapa saya menggunakan combination 3 indikator ini? Kerana saya percaya antara tiga-tiga indikator ini mempunyai peranan untuk menentukan harga yang sesuai untuk saya beli, seperti mana yang telah diterangkan oleh saudara Sazali sebentar tadi. MACD pula menunjukkan trend bagaimana sesuatu saham itu bergerak ke atas atau ke bawah, di mana kita boleh menilai kekuatan saham itu untuk kita beli dan untuk kita jual pada masa yang betul-betul sesuai. Seterusnya,
Okey, seterusnya saya persilakan saudara Mak Fahmi untuk memperjelaskan tentang pelaburan individu beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pencapaian individu bagi berusaha marketplace saya, di mana saya menduduki tempat yang ke-33 pada kesemua game dan saya mempunyai total value game sebanyak 19,213,967.78 sen. Okey, pada saya ceritakan sedikit latar belakang game yang saya main. Pada peringkat awal, pada trade 50 yang pertama, saya telah melakukan sedikit kesilapan di mana saya telah saya telah membeli saham yang mempunyai harga yang tinggi dengan kuantiti yang besar. So pada akhirnya saya mendapat pulangan yang sedikit disebabkan turun naik saham yang berlaku pada ketika itu. Oleh itu dan disebabkan oleh saya mempunyai dua orang kawan saya yang banyak mengajar saya, dan pada saat-saat akhir saya berjaya melakukan pecutan sedikit demi sedikit dan saya memperolehi sebanyak available cash sebanyak 19,213,967.78 sen dan seterusnya. Okay, di sini merupakan ranking saya yang terakhir, iaitu saya menduduki di tempat ke-33, dan kalau mengikutkan rekod selama 10 minggu, saya berjaya menduduki top 10 selama 5 minggu. Dan selepas itu saya jatuh disebabkan oleh kesilapan sedikit yang saya lakukan sebelum itu. Okay, seterusnya. Okay, ini merupakan HPR untuk saya punya pencapaian, di mana secara kasarnya arithmetic return saya dan geometric return saya pada saya adalah boleh dibanggakan, kerana saya target kalau ikutkan arithmetic return saya adalah di bawah 1 kerana kesilapan saya pada awal. Namun begitu saya menjaya mendapat 1.44% dan geometric return saya ialah sebanyak 27%, yang mana saya menganggarkan geometric return saya hanyalah dalam lingkungan 15 ke 20%. Okay, kemudian kita dapat lihat pulangan minima saya ialah negatif 153.62 disebabkan oleh kesilapan saya. Namun begitu saya pada saat akhir berjaya melonjakkan pulangan maksima saya, iaitu sebanyak 156.49%. Okay, dan sekarang ini saya akan menceritakan tentang pencapaian kumpulan kami, di mana pada slide ini merupakan HPR untuk setiap portfolio. Jika kita dapat lihat, kita membahagikan portfolio kepada 20 portfolio seperti yang diarahkan, dan kita membuat kiraan bermula daripada 1 hari bulan 4 sehingga 28 hari bulan 4, dan tidak termasuk Sabtu Ahad kerana Bursa Malaysia tutup pada Sabtu dan Ahad. Okey. Pecahan yang kami lakukan untuk portfolio 1 sehingga portfolio 20 ialah untuk mencari keuntungan bagi setiap pemain pada setiap hari, mengikut pecahan seperti yang telah ditetapkan oleh Dr. Hashimi. Oleh itu kita dapat lihat bahawa pada setiap hari Isnin sampai Jumaat, setiap pemain mempunyai HPR yang tersendiri dan berlainan disebabkan oleh trade down yang telah dilakukan oleh pemain sendiri. Yes. Okay, slide yang seterusnya ialah kami akan menceritakan tentang sejauh mana kita dapat mencapai kita punya pulangan minima dan maksima disebabkan oleh kita punya trade. Okey, kami telah mencari kesemua indikasi yang diperlukan, seperti dapat kita lihat arithmetic return, geometric return, variance, standard deviation, pulangan minima, pulangan maksima dan coefficient of variance ataupun CV. Untuk standard deviation, kita dapat lihat di sini ialah pada pulangan kami untuk kumpulan, pulangan yang paling tinggi pernah kami capai ialah 0.3551 dan pulangan yang paling rendah ialah 0.222. Dan risiko yang telah kami berjaya kurangkan ialah sebanyak 0.276, dan risiko yang paling tinggi pernah kami hadapi ialah 0.398. Hal ini berlaku disebabkan oleh kami membeli saham dalam jangka masa PKP, iaitu Pergerakan Kawalan COVID, dan pada masa itu pelabur sangat takut untuk membuat pelaburan, dan disebabkan oleh itu risiko dia bertambah tinggi. Okay, and then
berdasarkan daripada pulangan dan risiko, kami telah membuat satu graf di mana menunjukkan pada nilai yang terendah kami ialah pada 0.200, iaitu pada 0.280, dan paling tinggi yang pernah kami dapat ialah 0.500 dan ke atas. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan slide yang ketiga untuk kumpulan kami, iaitu kami ditugaskan untuk mencari correlation dan Sharpe ratio untuk portfolio yang berdasarkan kepada FBMKLCI. Untuk free risk, dalam formula Sharpe ratio, kami menggunakan yield sebanyak 2.811% berdasarkan maklumat daripada Malaysia 10 years bond historical data. Okey, daripada data yang telah kami paparkan ini, kita dapat lihat bahawa correlation yang paling rendah kami pernah dapat ialah sebanyak negatif 0.2121, iaitu pada minggu yang terakhir, dan correlation yang paling tinggi pernah kami capai ialah 0.2395, iaitu pada minggu yang ke-9. Okey, seterusnya untuk Sharpe ratio kami, paling rendah yang pernah kami capai ialah negatif 8.9393, iaitu pada minggu yang ke-6, dan yang paling tinggi Sharpe ratio yang pernah kami capai ialah negatif 6.16464. Okey, untuk pengetahuan Sharpe ratio ini merupakan matching antara kami punya pelaburan dan pelaburan yang sebenar. Oleh itu, kalau nak dibandingkan dengan ahli kumpulan yang lain seperti yang telah kami kaji, Sharpe ratio kami merupakan antara Sharpe ratio yang paling dekat dengan trade dan yang sebenar di luar sana, sama ada di Bursa Malaysia ataupun di luar. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Kursolia untuk menyambung perbincangan selanjutnya. Ini sebagai anggaran kasar keuntungan sepanjang permainan kami berkumpulan. Azli telah mencatatkan portfolio sebanyak 22 bilion 505 138 927.5, manakala saya mencatatkan 22 bilion 824 647.404, dan keseluruhan portfolio value adalah 45 bilion 327.786.331.50. Ini merupakan antara catatan terbaik yang kami telah jalankan sepanjang permainan. Manakala baki tunai yang ada adalah sebanyak 19,215,84 keseluruhannya. Kumpulan kami telah merupakan antara yang terbaik mencatatkan keuntungan sepanjang permainan 10 minggu yang telah berlalu. Seterusnya, okey, untuk kesimpulan, pelaburan saham merupakan antara yang sangat memainkan peranan ke arah kebebasan kewangan. Selain daripada itu juga, saham terbukti lebih mencelikkan kita tentang ekonomi atau perniagaan yang sedang dijalankan di sekeliling kita. Untuk belajar saham, kita haruslah sanggup untuk sabar, tenang dan sentiasa meningkatkan skill dari masa ke semasa. Itu saja daripada kami. Sebelum kami bersurai, okey, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hashimi yang telah banyak memberi tunjuk ajar pada kami sepanjang ada pengajian, dan ilmu yang Doktor telah kongsikan pada kami amat bermanfaat pada kami. InsyaAllah kami akan berkongsikan kepada orang-orang yang memerlukan. Okay. Apa yang kami dapat daripada sini, ia tak akan berhenti setakat ini, dan kami juga akan cuba bantu serta berkongsi ilmu yang kami dapat daripada doktor supaya ianya akan terus berpanjangan. Dan mungkin saudara Fahmi juga ingin menambah sesuatu. Ya, pada saya pelaburan ini memerlukan ilmu, dan saya sangat secara peribadi berterima kasih kepada doktor dan juga kepada sahabat saya, kerana saya pada awalnya tidak tahu menahu berkenaan dengan pelaburan, dan sedikit sebanyak daripada perkongsian itu saya berjaya mencapai perkara yang saya tidak jangka. Sebelum ini saya tak mampu buat. Okey. Sebelum kami akhiri, Ali ada cakap apa lagi? Itulah, tak ada apa, kami memang terus je lah untuk belajar subjek ni, dan
Kami juga ingin memohon maaf, minta halakkan ilmu semua dan apa yang doktor ajar kami memang betul-betul bermanfaat. Dan akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hashimi. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Sebelum last sekali, kami minta ihsan pada Dr. Hashimi sebab kami dalam norma baru pembelajaran, kami mungkin ada yang terlepas ataupun ada mungkin yang kelemahan kami boleh Dr. Hashimi tampungkan pada benda yang boleh membantu kami untuk mendapat satu markah yang kata berbaloi pada kami. Sekian pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. salam.